mic punya off. Okay. I hope you know. Sweet sikit kita hari ni. Okay. Okay. Testing balik. Tasting. Okay. Boleh dengar? Okay. Okay. So, Fadi nak ulang lagi sekali since orang semua tak dengar. Again. Assalamualaikum and welcome back to TikTok Live Brainy Bunch. Okay, minggu ni adalah minggu ke-7 kita bersiaran dengan pelbagai topik yang menarik setiap hari Rabu jam 2 petang. Jadi hari ini topik kita iaitu jom kenali aktiviti di Brainy Bunch. Sebagaimana yang kita tahu, ramai orang kalau tiap kali hantar ke Brainy Bunch, ibu bapa ni dia memang triggered lah nak tahu apa aktiviti sebenarnya. Apa yang kanak-kanak belajar dekat sekolah kat BB ni. Dan guest Fatin hari ni dah tak sabar nak bercakap ni. So jom kita kenalkan Aunty Tini. Hi, welcome Aunty Tini. Hi. Okay. Aunty Tini. Yes. Boleh tak before kita start? Tapi before Aunty Tini kenalkan diri Aunty Tini, Fatin nak minta sikit dekat semua kat luar sana yang baru join TikTok live kita, jangan lupa tap screen, give like banyak-banyak kat kita, comment and share supaya live kita hari ni kita dapatkan share dekat ramai orang kat luar sana yang mungkin yang baru nak tahu BB tu apa. Okay, so Aunty Tini, boleh tak cerita sikit, sedikit tentang diri you, your experience with BB bila you join kita and apa yang you buat sekarang? Okay, hi, Assalamualaikum. Assalam. Okay, my name is Atini, but in Brainy Bunch, anak-anak and kawan-kawan, diorang panggil I Aunty Tini. Okay. So I start join Brainy Bunch ni since 2014. Betul. Yes, So, habis je UC? belajar degree dekat UC tu I terus apply. So I terus kekal lah di sini daripada tahun 2014. Berapa lama dah tu totalnya? 10 lah almost kan? 10 lah. 10 lah kan? 10 lah. Okay, cakap pasal UC, actually both of us daripada universiti yang sama. Ya, betul. Dan course yang sama. Tapi tak pernah jumpa you. Tak pernah jumpa. Kita batch 2010. Yelah tu. Batch yang sama tapi tak pernah berjumpa. Tak apa. Sekarang kita dah jumpa kan? Ya, betul. Dah 10 tahun ni jumpa. Ya. Okay, Aunty Tini. Okay, cerita pula pengalaman Aunty Tini bekerja di Brainy Bunch. Kenapa you kekal 10 tahun di Brainy Bunch? Okay, because of the environment. Dan apa yang Brainy Bunch sediakan, dia sangatlah memenuhi bagi I lah. Personally, bagi I, apa yang Brainy Bunch bagi, terutama di dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak tu sendiri, I sangat bersetuju, iaitu dengan Montessori, pendekatan Montessori tu. Okay. Sebelum ni Aunty Tini cikgu juga kan? Ya, betul. Mengajar sekolah rendah macam tu lebih kurang? Tak, sekolah menengah. Oh, sekolah menengah. Sekolah menengah go to early childhood channel ni. Okay, actually I sekolah menengah tu I mengajar 3 tahun tu as a guru sandaran tidak terlatih. Okay. After I habis diploma. So when I sambung degree, then I letak jawatan sebagai guru sandaran tidak terlatih yang mengajar sekolah menengah tu. So I ke bidang yang memang I minat, iaitu pendidikan awal kanak-kanak. Jadinya so I meneruskan di bidang inilah bidang yang memang kena dengan jiwa saya. Kenapa pendidikan awal kanak-kanak tu punya banyak tu kan skopnya? Kenapa pendidikan awal kanak-kanak? Sebab bukan senang kan kita nak handle children yang age yang muda macam tu kan? Di awal usia kan. Satu sebab memang memang I minat terhadap pendidikan. Actually tak kisah pun mengajar apa. Okay, tak kisah pun dekat sekolah mana, tapi bila kita masuk dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ni, dia menjadikan tu jiwa saya kot. Sebab satu, saya suka dengan kanak-kanak. Okay, suka dengan kanak-kanak.
dan juga pendidikan awal kanak-kanak ni, kenapa I ambil bidang pendidikan awal kanak, dia bukan saja untuk kerjaya tapi untuk diri sendiri. Okey. Untuk diri sendiri, manalah tahu jadi bekalan untuk menjadi seorang ibu. Because of dalam kita belajar pendidikan awal kanak-kanak ni, subjek-subjek yang diberikan tu dia memang memenuhi sebab kita mengenali manusia daripada kita kecil sampai kita besar. So sekarang ni Aunty Tini apa jawatan Aunty Tini di Brani Bunch? Okey. Saya sebagai division manager, di mana saya memegang ataupun boleh dikatakan menghandle you ni lah. menguruskan. Okey, menguruskan sebanyak 12 buah kampus. Nak saya sertakan ke? Kena sertakan. Jadi parents yang kat luar sana yang mana baru tahu ini rupanya yang menjaga sekolah anak I. Okey, di antara sekolah yang I jaga adalah Brani Bunch Kuala Lumpur di Melawati, Brani Bunch Gamuda Gardens, Brani Bunch Bukit Rahman Putra, Brani Bunch Desa Pandan Kuala Lumpur, Brani Bunch Sri Gombak, Prima Sri Gombak, Brani Bunch Segambut, Brani Bunch Selayang, Brani Bunch Setapak, Brani Bunch Sri Damansara, Brani Bunch Taman Pelangi Gombak, Brani Bunch Kota Warisan, dan juga Brani Bunch Section 9 Bangi. KL ada satu terselit Bangi ya? Ya, betul. Ada jugalah yang jauh-jauh. Okay, sekejap. Kita nak pergi sekejap dekat kita punya ni. Kita dah start dah orang bagi komen-komen dekat kita. Soalan tak ada kata, kita dah fix kan, jelas. Assalamualaikum, hai, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. And then hebat Aunty Tini 10 tahun pengalaman di Brani Bunch. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Itulah kalau kata rezeki kita berada kat sini ni, kita tak tahu kan perjalanan kita. Macam saya pun sama-sama juga. Macam dulu ingat saya saja je nak ambil pendidikan awak kanak. Bila dah masuk jatuh cinta. Ya, betul. Itu yang kita Itu kekal yang kat penting. sini. So Aunty Tini, Yes. sebenarnya minggu ni kita ada topik yang best nak share dengan parent-parents kat luar sana. Ya, betul. Sebab selalu parent-parents ni bila dia dah register dengan Brani Bunch, dia selalu nak tahu apa tu, apa aktiviti-aktiviti yang kita ada. Tapi hari ni kita nak fokus satu benda sikit. Aktiviti yang melibatkan perkembangan sosial anak-anak di Brani Bunch. Tapi sebelum tu Fatih nak tanya sikit lah dekat Aunty Tini. Bagi pendapat Aunty Tini, apa itu pendidikan awal kanak-kanak and kenapa pentingnya pendidikan awal kanak-kanak tu? Okey, pendidikan awal kanak-kanak merupakan satu pendidikan seawal usia daripada 0 hingga 6 tahun. Okey, di mana kalau secara formalnya pendidikan awal kanak-kanak ni diberi di sekolah-sekolah lah seperti sekolah tadika, taska, tabika. Okey, baik walau bagaimanapun ibu bapa yang di rumah tu pun sebenarnya dah daripada awal memberi pendidikan awal kanak-kanak tu sendiri. Cumanya bezanya kalau di sekolah, di institusi dia adalah secara formal. Di mana lengkap dengan silibusnya. Tapi kalau macam di rumah tu kemungkinan ada kekurangan daripada segi sosial because of dekat rumah kan. Kalau dekat sekolah dia bergaul. Betul, setuju tu. Tapi macam tadi Aunty Tini cakap tu kan, kita cerita tadi tu tentang macam pendidikan awal kanak-kanak, apa itu pendidikan awal kanak. So betul lah, pendidikan awal kanak itu adalah pendidikan secara formal bagi kanak-kanak yang berusia 0 hingga 6 tahun. Sebab kalau kita ikutkan pengalaman kita dulu-dulu ya, Aunty Tini zaman kita kecil-kecil, mak ayah kita yang dulu-dulu ni akan mula hantar kita paling awal pun 5 tahun lah ke tadika. You dulu 6 tahun? 6 tahun pergi tadika. Tiba-tiba nangis tak? tak nangis. Itu adalah salah satu lah tu kepentingan kenapa kita perlu hantar anak kita ke sekolah adalah untuk persediaan sebenarnya. Persediaan untuk pergi ke sekolah. Alright.
So, kita Fatih sendiri pun nak cerita sikit tentang kepentingan awal pendidikan kanak-kanak ni lah. Okay. Yang kita tahu, kepentingannya adalah untuk perkembangan secara menyeluruh. Okay. Dari segi spiritual, fizikal, intelektual, kreatif, emosional. Even though kalau kat Brady Bunch itself, kita memang menggunakan SPICE tu sebagai rujukan kita supaya kita nak memastikan setiap anak-anak di Brady Bunch ni menerima pendedahan yang mencukupi dari segala segi aspek perkembangan yang diperlukan untuk setiap anak-anak. And then kepentingannya lagi, awal kanak-kanak ni penting untuk mempengaruhi juga perkembangan kemahiran literasi awal. Kalau macam Titi kata, bukan kat rumah kita tak boleh mula. Ya betul, bermula seawal di rumah. Tapi mungkin kat rumah kalau anak tunggal ataupun adik-beradik dah besar, tak nak kawan dengan adik-adik yang kecil. So perkembangan literasi tu agak kurang bila orang tak ada komunikasi dua hala kan. And then perkembangan fine motor skill dan gross motor skill juga, betul. Dan kita boleh memupuk keyakinan diri anak-anak tu. Because of pendidikan awal kanak-kanak ni mempengaruhi bila kita dah besar nanti. Because of daripada pendidikan awal kanak-kanak itulah yang membentuk seseorang itu. Because of kita dah kata pendidikan awal kanak-kanak itu secara menyeluruh kan. Jadi daripada situlah dia membentuk untuk menjadi seseorang yang orang kata full aspeknya aspek dia menyeluruh lah. Betul. Okey, Antini. Yes. Sebelum kita pergi lagi lanjut, kebiasaannya I akan buat target. Oh ya, target. Target. Mestilah kena ada target kan. Ya. Okay, kita kena ada goals. Okay, di sini. So goals kita, setiap minggu I letak goals. Dan setiap minggu Alhamdulillah achieve. Okay. Tapi minggu lepas 20,000 je nanti ni. 20,000 je? Okay. Minggu ni kita naik 10K. So maknanya I nak 30K. 30K like. So boleh tak 30K like followers di luar sana? I nak 30K. Sebelum saya beredar daripada bilik ni. Kita ada 1 jam bersama-sama dalam TikTok live kita. So ibu apa yang kat luar sana yang baru masuk live kita minta tolong untuk tap screen. I think you have to silent. Silent already. Okay. Kena banyak-banyak bagi tap screen, comment and share supaya lagi ramai orang yang kat luar sana tahu tentang Brady Bunch and mungkin nak bertanya tentang Brady Bunch, so dia boleh share lah dengan kita hari ni. I tak function ke? Sorry? Because of ada tolong check my host. You, host me. You. Function tak? Dengar tak? Dah clear ke kat luar sana? Dah clear ke? Tolong jawab, dah clear ke? Clear? Tak clear lah. Clear. Okay, sure. Thank you Ikan Azman for your response. Untuk pengetahuan, Aunty ni antara orang yang selalu berada di TikTok. Dah lama. Dah lama tak join. Dah lama tak join. Tak apa, kita asal lagi Busy. Mungkin lepas ni boleh ganti saya jadi host. Okay, tapi sebelum tu kita nak baca ada komen-komen ke dekat sini. Thank you yang dah respon. Tadi ni admin kita dah reply daripada Puan Nur Faizah. Saya plan. Cuba you ni sikit. Balikkan dia. Kasi dia. Macam ni. Okey. Boleh. Okay. Tak. Cuba you klik ke sana. Klik. Pause ke ni? Ni okey kan? Okay. Sorry ya, minggu ni kita ada masalah teknikal sikit. Daripada Puan Nur Faizah, saya plan nak masukkan anak tahun depan. Okey Puan, nanti kita punya admin dah reply kat Puan ni. Boleh tahu berminat cawangan mana. InsyaAllah kita akan bantu untuk assist Puan dekat mana. Okay, parents yang join live kita hari ni, jangan malu, jangan segan. Tanya je soalan. InsyaAllah kita boleh share, kita sama-sama kupaskan supaya sama-sama yang dapat tahu apa itu info serba sedikit tentang Brady Bunch. Okay. Tapi kan Titi ni,
I ada soalan daripada parents juga sebenarnya. Okay. Dia dah kira soalan ni daripada minggu lepas, tapi tak sempat nak jawab. Alright. Kita dah end live. Okay. Dia tanyakan tentang takvim kita. Okey, dia tanya, soalan dia, I masih ingat, kenapa regular program tak boleh hantar time cuti sekolah? Tapi kita masih bayar full kan? Apa jawapan Titini untuk soalan tu? Okay. Kenapa regular program tidak boleh hantar semasa cuti sekolah? Ini adalah disebabkan di dalam takwim itu sendiri. Rasanya dekat semua sekolah ada takwim, di mana setiap takwim tu ada cuti-cuti yang telah disediakan. Okey, jadi semasa cuti inilah yang kita membenarkan cikgu-cikgu kita untuk mengambil cuti mereka. Mereka pun perlukan rehat. That's why lah kita tak bukan tak menggalakkan, tapi memang kita tak terima sebenarnya student yang mengambil program regular ni untuk datang ke sekolah semasa cuti sekolah. Kamu pun cuti sekolah kan, kena cuti lah. Kena cuti lah, rehat lah. Tapi walau macam mana pun pembelajaran, kita punya sesi pembelajaran tu masih berjalan untuk bulan tu. Betul kan? Betul, tapi tak secara formal lah for those student yang mengambil full day. Mereka tetap waktu cuti sekolah, mereka tetap datang ke sekolah, tapi mereka mendapat aktiviti cuti sekolah. Kita namakan aktiviti cuti sekolah. Betul. So maknanya tak ada pun isu fair tak fair, sebabnya sama. Pembelajaran formal tu tidak berlangsung semasa cuti sekolah. Betul. Sebab kita bagi cikgu kita take turn rehat sikit, Yeah. refresh balik. Sama juga anak-anak pun perlu refresh juga. Kena ada refresh kat rumah, dan only bila datang balik sekolah barulah bersedia untuk next lesson. Yes. Okay, and ada juga yang nak tahu tentang Brainy Punch ni. Sebelum ni diorang macam tertanya-tanya, kenapa mixed age itu bagus? Boleh tak Titini rungkaikan? Saya suka tanya dekat orang yang pengalaman banyak ni. Okey, kenapa pentingnya macam Brainy Bunch itu sendiri, kita mengamalkan mixed age dalam satu kelas tu. Kita campur 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun dalam satu kelas. Okey, rationalnya dekat sini ialah satu, kita membentuk kepribadian kanak-kanak itu sendiri, di mana mereka boleh membina diri mereka, membina kepimpinan diri mereka, di mana dalam bila dah ada 4, 5, 6, jadi yang 6 tahun tu dia boleh act as a leader. So dia akan jaga adik-adik dia. Dia akan ajar adik-adik dia, kerana yang 6 tahun ni biasanya mereka adalah existing student yang daripada 4 tahun sampailah dia dekat sekolah tu sampai 6 tahun. Jadi banyak benda yang dia dah tahu. Jadi dia boleh lead dan ajar adik-adik yang baru masuk, contohnya. Jadi tak perlu risau kenapa kita adakan mixed age, dan juga pembelajaran kita mengikut pace anak-anak kita sendiri. Betul. Walaupun dia 4 tahun, berkemungkinan dia lebih, orang kata penerimaan untuk belajar tu lebih tinggi berbanding kanak-kanak yang umur sebaya dia. Betul. Jadi dia tak perlu berhenti di situ. Dia boleh teruskan perjalanan dia untuk pergi ke next step yang kita dah sediakan. Contohnya lah, kalau macam apa bestnya kalau mixed age ni, okey, contoh masa awal tahun, kanak-kanak yang 4 tahun ni dia masih lagi pakai pampers. Okey. Tapi bila dalam suasana dia satu kelas tu bercampur dengan abang kakak yang dah tak pakai pampers dah, so dia akan ada rasa malu, dan akhirnya dia dah free pampers. Dia boleh belajar untuk free pampers tu lebih awal. Lebih awal. Okey, nanti. Jadi kan, kalau kita okey,
Jadi kan kalau kita nak patah balik dekat kita punya topik hari ni kan, iaitu kenali aktiviti sosial, mesti kita kena tahu kan peranan ibu bapa tu sendiri ataupun pengasuh dalam menyediakan persekitaran pembelajaran. Macam yang kita kata tadi, kita memang tahu yang pendidikan awal kanak-kanak ni kita boleh buat kat mana-mana. Betul? Kat rumah ke, dekat institusi pendidikan ke, tak ada masalah. Tapi apa peranan ataupun kepentingan ibu bapa tu sendiri untuk menyokong peranan untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang nak menyokong anak-anak kita tu? Okey. Okey, di mana peranan sebagai ibu bapa ataupun institusi sekalipun, first kali mestilah kita menyediakan ruang pembelajaran yang selesa dan kondusif. Okey, lepas tu macam kalau dekat rumah, kalau kita nak ajar anak-anak kita tu, mestilah kita menggunakan bahan pembelajaran yang sesuai. Sama juga kalau dekat sekolah, dah tentulah memang kita akan sediakan bahan pembelajaran tu mengikut kesesuaian peringkat umur. Okey? Betul? Lepas tu antaranya lagi macam Fatih boleh uraikan, iaitu wujudkan rutin harian yang konsisten. Ya, betul. Macam di Brainy Bunch lah. Okey, di Brainy Bunch. Tapi sebelum nak hantar anak ke tadika, ibu bapa dah boleh start dekat rumah. Yes. Sebagai contoh, tidur wajib pukul 8.30 malam ke, 9.30 ke, wajib bangun pukul 7 pagi ataupun pukul 6.30 pagi. Jadi bila rutin ni ibu bapa wujudkan secara konsisten, dapat membantu anak-anak ni get ready sebelum dia masuk ke alam persekolahan itu sendiri. Maknanya kita praktikkan rutin. Betul. Contoh kalau macam sekarang ni zaman moden, orang main gadget kan. Boleh dikatakan anak-anak sekarang memang mahir bermain gadget walaupun di awal usia. Ya, betul. Jadi sebagai ibu bapa, adakah kita boleh terus memberikan gadget atau kita boleh wujudkan rutin tu, which is sehari boleh main maksimum tu 1 hour saja. Sebagai contoh. Dan ibu bapa tu sendiri perlu menyokong dan juga memberi galakan kepada anak. Okey, Aunty Fatih. I pula nak tanya you. Okey. Macam host pula. Okey. Dalam pengalaman you mengajar as a teachers, because of sebelum ni kita pun memang teachers. Okay. So, apa bentuk sokongan ataupun galakan yang you akan beri kepada anak murid you? Sokongan dan galakan yang I akan beri kepada anak murid. Contoh-contohnya. Contoh-contohnya, okey. Pertama, of course lah, I kena dulu analisis anak murid I. Okay, saya kena tengok dulu anak murid saya, apa keperluan anak A, apa keperluan anak B. Okay. Sebagai contoh, anak A belum bersedia untuk menulis. Okay. Saya kena bantu dari segi fine motor skill dia. Okay. Yang kedua, kalau anak B ni datang sekolah menangis, yang saya perlu pupuk adalah semangat emosi dia. Emosi dia perlu stable dulu. Sebagai cikgu, kita tak boleh pukul sama rata lah anak murid kita. Ya, betul. Nak layan anak A lain, anak B lain, anak C lain. Tetapi sebagai educator yang bagus, mungkin guru-guru kat luar sana yang ataupun yang bakal nak menjadi guru, boleh fikirkan balik, adakah ini ada di dalam diri anda? Okey. Kita perlu bersedia tentang bagaimana kita nak mendidik, memupuk, and then kita punya diri sendiri. Adakah kita sudah bersedia untuk ke alam pendidikan awal kanak-kanak ni sendiri? Tapi kalau Aunty Tini mesti ada jawapan Aunty Tini sendiri ni. Aunty Tini punya pandangan? Okey, kalau macam I pula, pengalaman I as a sama juga macam Aunty Fatin, means kita kena kenal dulu anak murid kita. Okey, bila kita kenal anak murid kita, daripada situlah kita boleh memberi mereka jalan yang betul. Sebab tak semua anak murid kita ni dia macam ada yang jenis kinestetik, ada jenis audio. So bila kita nak mengajar mereka, kita kena pastikan kita tahu diorang dekat mana. Jadi mudah untuk kita menyediakan. Daripada situlah kita menyokong pembelajaran mereka, memberikan galakan.
Macam tu. Selain daripada itu, mestilah kita bagi pujian, kita bagi tokens. Okay, actually tokens, ada sesetengah mengatakan kalau kita bagi tokens ni macam budak buat kita bagi tokens baru budak nak buat. Tak, actually benda tu sebenarnya dia positif juga, sebabnya kita nak bagi galakan. Okey. Tapi kita belum lagi bercerita tentang topik kita hari ini, iaitu aktiviti yang kita jalankan di Brainy Bunch. Cuma kita nak fokuskan tentang aktiviti yang boleh bantu ataupun menggalakkan kanak-kanak ni berinteraksi ataupun dari segi orang kata secara perkembangan sosialnya. So aktiviti ni antara aktiviti yang kita ada di Brainy Bunch, aktiviti berkumpulan Ada banyak tau. Kalau dekat Brainy Bunch ni, aktiviti-aktiviti berkumpulan yang kita ada, di antaranya adalah Brainy Master, okay, Art and Craft, kita ada Practical Skill, betul, and then kita ada Constructive Play, and actually solat jemaah tu pun merupakan salah satu aktiviti berkumpulan. Betul. Lagi kita ada banyak lagi sebenarnya, macam lecture table, yes. show and tell. Okey, tapi boleh tak kita rungkaikan satu persatu? Apa itu practical skill? Kebiasaannya apa yang anak-anak kita buat waktu practical skill ni? Okey, macam practical skill, okey, di Brainy Bunch ni kita ada keistimewaannya adalah practical skill. Dan practical skill ni biasanya anak-anak full day dan staff dia berpeluang untuk mendapat lesson untuk practical skill ni. Apa tu practical skill? Practical skill tu merupakan kalau macam dulu-dulu waktu kita sekolah, dia lebih kepada macam kemahiran hidup. Betul, kemahiran hidup. Jadi dalam lesson practical skill ni kita ada belajar memasak, menjahit, tapi menjahit tu simple jahitan lah. Tak adalah jadi baju kurung. Asas. Tiba balik dah hantar anak 3 bulan kat Brainy Bunch, tak tanya, boleh tak jahitkan ibu baju kebaya? Tak dapat ya puan. Kita ajar yang basic saja. Macam mana nak masukkan apa ni? Jarum means skill untuk mengait itu. Ya betul. Tak berani cakap lebih-lebih, takut salah. Ya, Okey, ataupun kita ajar simple-simple memasak. Ya, simple memasak. Di mana dan sebenarnya daripada kita belajar practical skill tu, pembelajaran yang kita belajar secara formal di dalam kelas, iaitu di exercise practical of life tu, kita bawa ke dalam practical skill. Antara contohnya memegang pisau, potong-potong. Okey, lepas tu switch perahan limau tu. Lepas tu dalam, maksudnya kalau kat dalam practical EPL area, dia belajar mungkin buka-buka nut and bolt ni. Betul. Tapi di dalam practical skill mungkin dia boleh tolong cikgu perah limau. Macam tu. Itu masa anti ini. Ya betul. Sama juga yang ni kita panggil apa tu Aunty Fadil? Yang ni bingkai needles. Bingkai needles ni pun ada dalam EPL. So di dalam practical skill pun kita akan apply dia, tapi menggunakan bahan yang lain. Betul. Sebab maksudnya pagi tu kita ajar skill, petang tu kita kukuhkan. Ya betul. Lepas tu kita ada art and craft. Yes. Itu antara yang selalu parent nampak lah anak dia. Hari ni buat itu, buat ini. Tapi aktiviti ni kita panggil antara aktiviti berkumpulan untuk selesaikan masalah. Dan juga dalam tu lah diorang memupuk sosial mereka, di mana mereka akan berinteraksi, mereka akan belajar berkongsi. Di mana contohlah kita bagi, kalau dia buat aktiviti art and craft tu, so kita akan ada gam, so dia kena share gam tu. Jadi dekat situ dia orang dah belajar dah cara nak berkongsi.
Selain daripada itu, apa lagi yang penting yang kita boleh dapat daripada, maknanya perkembangan sosial yang kita boleh dapat daripada aktiviti perkumpulan tu tadi? Selain daripada belajar berkongsi, berkongsi satu, mengambil turn tu. mengambil turn, yes, betul. Sebab tak ramai anak-anak kita yang bersabar untuk ambil turn ni. Especially macam contoh anak buah saya sendirilah. Sekarang ni dia memang tak bersabar dengan saya. Tapi sebabkan di Bradley Bunch tu sendiri kita ajar untuk contoh kalau kata kita nak naik playground, they need to learn how to queue before using the playground. So nak main slide ke, main apa ke, so dia dah start boleh menerima sikit demi sikit. Tapi because of dia praktikkan as a routine dekat school, then only boleh apply kat rumah. Kalau tak jumpa saya memang bukan routine. Okay, Tini, saya nak baca sikit ni dekat sini. Tini, Ya. you nak tahu tak sekarang kita dah ada 20k like. Alhamdulillah, lagi 10 lah. Lagi 10. Tini nak lebih-lebih ni. Kita ada setengah jam lagi. Please, nak lagi 10k. So, jangan Tolong. lupa keep on like, share and like, comment and share benda ni. And Aunty Tini, sebelum kita nak pergi ke lebih lanjut kan, Fatih nak cerita sikit promo yang sedang berjalan di Bradley Bunch. Okay. Promo yang sedang berjalan di Bradley Bunch iaitu Dean Center, di mana itu adalah one stop parents boleh untuk practical fardu ain. Okey, yang kita jalankan insya-Allah pada bulan September ini. InsyaAllah. Kelasnya berjalan selama 3 hari dalam seminggu, iaitu daripada hari Selasa hingga hari Khamis, dari jam 7 hingga 9 malam, dan ada 12 sesi selama sebulan. And untuk orang yang register awal, kita nak bagi special price. Cuba tengok berapa. RM99. Betul, RM99 per month. So boleh cepat-cepat grab. Bagi yang berminat, bolehlah masuk ke sini. Nanti admin kita akan bantu bagaimana nak buat registration. Saya ulang baliklah bagi nampak lama sikit. Okay. Alright. Kita tengok ada tak yang tanya soalan kat kita? Tak ada Alah, janganlah tak tanya soalan, tanyalah. Okay, sebab kita memang excited bila orang tanya kita soalan. Baru kita boleh sama-sama bantu untuk menjawab soalan tu. Tahun depan anak saya 4 tahun, boleh ke masuk BB ni? Mestilah boleh, sebab Bradley Bunch kita start ambil pengambilan anak-anak seawal usia 18 bulan hingga 6 tahun bagi kindergarten lah ya. Untuk yang nak continue dengan Bradley Bunch selepas kindergarten pun ada sebenarnya. Ya, betul. Tu bahagian elementary, tapi kita tak sentuh lah. Takut nanti saya salah bagi info. Ya, Saya betul. memang kepakaran saya di Kindi. saja. Okey, tapi yang nak continuous selepas kindi, Bradley Bunch memang ada sediakan elementary dan high school. Di Raudah City dan dan juga BBKL. Betul. Di Taman Melawati. You dekat situ lah kan? Tapi Ya, dia jaga bahagian kindi tapi lah. yang jaga bahagian kindi saja. Okey. Jadi info-info berkenaan dengan international school, LM dan high school, boleh je hubungi saya dan saya akan pass number PIC lah. Di Johor. Dan kita ada dekat Johor juga, international school Nasib dekat baik admin kita Johor. bagi tahu, kalau tak tadi dah kesu dah kita. Okey, jadi kalau kat Malaysia ada berapa banyak kindi kita ni Aunty Tini? Kita ada 120 Campuses. 120 campuses. Titik. Titik. Tapi tahun depan kalau nak ada buka lagi, kita akan bagi tahu Kita akan bagi tahu kemudian lah. Jadi parents kena follow rapat kita. Kena follow kita rapat-rapat untuk tahu kalau ada lagi cawangan-cawangan. Okey, kejap ya. Kita nak tanya. Aunty, dia ada soalan ni. Aunty, kat baby umur berapa tahun budak ditekankan membaca or mengenal huruf? Okey, ni Aunty Tini nak jawab ke macam mana? Okey, I jawab dulu. Okey, Saya kalau tambah. you boleh tambah. Okey, kalau ikut pada soalan ni, berapa tahun budak ditekankan membaca atau mengenal huruf? Okey,
di mana kita actually kita dedahkan seawal usia. Maknanya di playhouse lagi kita dah kenalkan dia kepada sounding. Tapi disclaimer, playhouse daripada umur 2 dan 3 tahun. Okey. Jadi untuk yang ikutkan peringkat umur ni, dia tak ada kita nak kata 2 tahun. Kita just dia tak ada pun had umur berapa tahun kena belajar membaca ni. Sebenarnya kita ikut kepada ability kanak-kanak itu sendiri, ataupun kita boleh kata readiness. Maknanya dia dah ada kesediaan untuk belajar membaca. Okey, kita dah boleh start. Sebabnya apa pengalaman saya sendiri, sekiranya kanak-kanak yang tiada kesediaan untuk membaca, dia agak lambat sikit. Walaupun dia dah start sekolah tu awal. Ya, betul. So bila once kanak-kanak itu mempunyai kesediaan untuk belajar membaca, insya-Allah dia akan boleh jadi laju. Walaupun dia start lambat. Macam tu. Tapi walau bagaimanapun pendedahan kita akan berilah awal. Maknanya kita akan kenalkan juga. Betul. At least dia akan ada orang kata penambahan vocab. Yes. Vocab tu yang penting. Kemudian baru kita ajar macam mana mengenal huruf, bunyi. Dalam masa yang sama kita kenalkan untuk syllabication, untuk diorang padankan huruf tu. Contoh kan. Alright, kita ada lagi. Bibi ni daripada Puan Nur Zulaina. Bibi ni bagus sangat untuk anak-anak yang kurang motor skill halus. Okey, 3 bulan je anak masuk dah okey dah dia. Alhamdulillah, lega dengar. Okey, alhamdulillah. Okay. Betul. Sebab apa, macam saya pernah bincang dengan you, di mana kita punya area You pun. I memang suka sweet dengan you. Okay, Aunty Tini kita suka sweet-sweet dengan saya. Gitu. Okay. Sorry. Hari ni banyak pula Gangguan teknikal. Dia sebenarnya bukan apa. Sebab Aunty Tini datang dah bright macam ni. Okay. Jadi dia adalah sikit nak uji Aunty Tini ni. So, dekat mana kita tadi? Tadi kita tengah bercakap tentang koordinasi yang apa ni Puan tu cakap tadi kan. Dekat kita punya exercise practical life tu pun apparatus yang disediakan terutama sekali di bahagian transferring. Aktiviti yang ada dekat situ memang sangat membantu persediaan awal untuk menulis, di mana transferring yang antaranya adalah menggunakan 3 jari. Kita transfer guli menggunakan 3 jari, kita buat guna chopstick, semua tu menggunakan 3 jari. Sebab apa? Sebab bila kita menulis, kita akan guna 3 jari pada asasnya. Gitu. Sebagai contoh kat depan kita ni lah, kita ada knob cylinder. Okay. Dia bukan sahaja nak lentikkan jari, bukan. Dia memang untuk persediaan awal. So anak murid kita sambil-sambil dia angkat knob cylinder ni, dia belajar tentang diameter, tentang surface. Ya, betul. And then dia kena letakkan semula menggunakan 3 jari. Tapi bagi anak-anak yang belum ready, boleh je at the first tu kita introduce with the 5 fingers, and then slowly kita akan closekan finger dia untuk menggunakan 3 jari. Jangan pula nanti balik rumah parents yang nak, mungkin sebab Montessori ni tak semestinya you kena apply di sekolah.
Boleh juga pun apply di boleh. rumah, tapi perlu ada apa orang kata pemahaman dululah tentang bagaimana untuk apply this concept dekat rumah. Okay? Alright. Okay, Aunty Tini. Ya. Antara aktiviti yang I rasa yang menarik juga di Brainy Bunch yang kita ada yang melibatkan perbualan sesama pelajar ataupun aunty, Show and tell. I suka sebenarnya. Yes, I Selalu pun suka. parents tengah berfikir kenapa minggu ni kena bawa gambar mak lah, minggu depan gambar ayah, lusa gambar adik-beradik. Tapi alhamdulillah tau, parents Brainy Bunch sangat supportive. Di mana mereka menyediakan macam contohlah kalau kita minta parents bawa gambar, parents dia siap buat cantik-cantik. Betul. Untuk sesi show and tell ni, anak dia nak buat show and tell dekat dalam kelas ni. Tapi kan untuk pengantar ibu bapa, show and tell ni sangat penting dan sangat bagus untuk membantu peningkatan dan penambahan vocab anak-anak dan juga meningkatkan keyakinan diri. Sebab anak-anak ni perlu belajar berdiri di hadapan kawan-kawan dan dia perlu menceritakan tentang topik yang perlu dia kupaskan hari itu. Sebagai contoh, kalau dia bawa my family members, so they need to explain who is this, and then siapa namanya. So dalam masa yang sama akan bantu asah dia punya skill untuk bercakap dan keyakinan diri. Sebab bukannya kita tak biarkan pun anak-anak yang ada, anak-anak yang tak boleh nak keluar ni. But aunty akan bantu. Aunty akan bantu dengan cara aunty bagi soalan. Sama ada soalan terbuka ataupun soalan tertutup. Itu saya kalau bersama cikgu memang macam ni. Okay. Lepas tu kita pun ada juga antara aktiviti-aktiviti yang kita boleh galakkan anak-anak berinteraksi lah yang dekat sekolah ni untuk perkembangan sosialnya, iaitu kita libatkan dalam rutin pembersihan sekolah harian juga. Ya, betul. Sebagai contoh, bukan bermaksud anak you kena kemas sekolah, bukan. Kita contoh, ini kelas dia. Okay, kita macam mana keadaan apparatus hari tu, dia akan bantu guru bersama kawan-kawan dia untuk clean up. Untuk pastikan sekolah dia ready, kelas dia ready untuk penggunaan seterusnya. Okay. Itu memang kita dah amalkan. Daripada awal kita memang dah amalkan dekat sekolah, di mana kanak-kanak diminta untuk membantu menjaga kelas dia sendiri ataupun area yang telah digunakan. Kalau dulu kita terdedah macam ni masa kita start bila sekolah rendah lah kan. Sekolah rendah gotong royong. Gotong royong. Kalau tak memang tak bersihkan kan. Ya, betul. Ataupun ikut jadual waktu macam biasa tu. Tapi untuk kanak-kanak di Brainy Bunch, setiap kali dia guna barang tersebut, dia perlulah meletakkan semula barang tu di tempat yang ni lah. Bersa kita bolehlah menambahkan sifat tanggungjawab anak-anak murid kita itu sendiri. Dari situlah dia belajar bertanggungjawab ke atas barang dan juga environment. Betul. Okey, jadi bila kita dah cerita-cerita macam ni, dah cakap sampai ada 120 center di Brainy Bunch ni. Ya. Nak register tu, nak tahu branch tu kat mana kan? Jadi parents yang nak tahu tentang Brainy Bunch, iaitu center mana lagi yang kami ada, mungkin berdekatan dengan anda, bolehlah masuk ke laman web. Bolehlah masuk di sini. Okey, masuk kat sini ya. Alright. Okey. Okey, kita ada soalan. Boleh tahu nak beli tudung saiz kecil dalam Malacca Mall, tak ada saiz kecil. Okey, tak apa. Yang tu admin nanti admin tolong jawabkan ya admin. Baju saiz kecil pun tak ada ya. Okey. Okay, ni ada satu soalan ni. Sorry, I nak tanya, untuk setahun 5 bulan boleh masuk play school ke? Okey, yang ni saya jawab dulu ya, Titi ni. Okey. Untuk 1 tahun 5 bulan belum boleh lagi puan.
Sebab guideline yang kita dah bagi untuk registration perlulah seawal usia 1 tahun 6 bulan. Tapi contoh, Puan dah tahu contoh 1 tahun 6 bulan akan anak Puan pada bulan Januari. So Puan sebenarnya dah boleh register dah. Register awal-awal, tapi kemasukannya pada bulan Februari. Boleh juga jadi macam tu. So untuk make sure Puan ada tempat di Brandy Bunch, okay, jadi boleh je pergi ke center, tengok dulu environment, rasa sesuai, boleh terus register. Cuma enrollment dia tu pilih pada bulan Februari. Yes. Kalau kata Februari tu baru masuk 1 tahun 6 bulan. Okay. Okay. Sekejap, malah kat mall dengan website sama ke? Maksud saya kalau beli uniform website ada ke postage daripada sana? Yes. Betul. Kita sekarang ni untuk pembelian baju, kita buat secara online. Sebab kalau offline pun ada. Tapi kena datang ke HQ lah. Cuma kena contact dulu dengan person in charge kita untuk pastikan sama ada size ataupun stok tu ada atau tidak. Tapi kalau online yang kita sediakan yang kita beri kat dalam campus manager share tu, itu boleh je masuk and terus klik baju apa nak, insyaAllah nanti kita akan buat postage. Untuk dapatkan personal number tu boleh contact campus manager lah, because of kita dah share number person in charge untuk jualan baju-baju uniform ni. Betul. Dengan campus manager. Okay. Lagi satu nak cerita lagi tentang best yang Brandy Bunch ni. Banyak. Banyak. Best ni memang banyak kan. Tapi itulah kita tak boleh nak cover semua. Betul. Sebab kita pun tak banyak masa, kita ada dalam 10 ke 15 minit je lagi di TV. So di TV contohlah kan, kita ada 120 cawangan kan. Okay. And cawangan kita bukannya franchise. Ya, betul. Semuanya centralized by headquarter. Jadi kalau sekarang ni I register dekat Kota Warisan, I nak pergi outstation dekat Kuala Terengganu. Boleh tak Aunty Tini? Boleh. Saya boleh terus pergi ke macam mana? Oh, tidak. Dia ada prosedur dia. Okay. First kali parents perlulah inform terlebih dahulu kepada campus manager di mana you nak letak anak you dekat, contoh tadilah Aunty Fatin bagi daripada Kota Warisan punya parents nak letak anak dia ke Kuala Terengganu because of dia ada kursus or whatever selama seminggu contohnya. So dia kena inform dengan campus manager Kota Warisan tu, mengatakan okay, saya nak letak anak saya di Kuala Terengganu selama 2 minggu kerana saya ada kursus di sana selama 2 minggu. Daripada tarikh apa hingga tarikh apa. Jadi nanti campus manager akan menghubungi sendiri campus manager di Kuala Terengganu tersebut. Dan kita akan bagi details parents, nombor telefon dan everything. Kita akan share kepada Kuala Terengganu parents, dan parents cuma akan datang dan berjumpa je dengan campus manager Kuala Terengganu. Tapi kenapa tak boleh buat maksudnya ad hoc yang saya pergi sendiri semua tu Aunty Tini? Oh, tak boleh lah because of nanti nanti campus manager ataupun cikgu Kuala Terengganu dia tak aware. Dia kata nanti diorang terkejut, siapa? Dengan diorang tak dapat detail. Kadang-kadang parents ni dia terus je hantar letak anak dia, sebab anak-anak Brandy Bunch ni kadang-kadang you letak lah mana-mana, diorang dah serasi. Betul. Sebab apa konsep susunan dalam kelas tu sendiri pun sama. Betul. Jadi bila dia pergi ke kampus lain pun selamba je dia masuk. Jadi ada kalanya parents macam tu kan, jadi agak macam contoh yang Kuala Terengganu ni mestilah macam terkejut, ni siapa, anak siapa ni, macam mana dengan contact numbers tak ada, apa tak ada. Lepas tu lagi satu, macam biasanya kita akan bekalkan buku. Buku pun maknanya macam campus manager Kota Warisan dia akan bekalkan buku untuk anak-anak ni continue dekat tempat yang dia nak transit tu nanti.
Dan dia tak adalah terkejut tergempar kan. Ya. So at least dekat that side pun dah buat preparation. Itu dari segi pembelajaran anak, dari segi pemakanan, kami Ya. pun perlu menambahkan kota. Ya. Kalau sebelum ni kita prepare mungkin untuk 70 pelajar, tapi bila pelajar transit datang kita jadikan 71. Kalau pun tak inform awal-awal, nanti tak ada makanan yang mencukupi pada hari berkenaan. So kita tak nak benda-benda macam ni jadi. Sebab tu kita minta dekat ibu bapa kat luar sana, kalau Inform perlu hantar anak ke mana-mana dari satu branch ke satu branch, minta inform kita at least a week before. Itu pun dah cukup memadai, Ya, kan? betul. Okay, Aunty Tini, boleh tak kita bagi tahu lagi antara kampus yang selain di Klang Valley ni kita ada, kalau kat Johor yang you Kita tahu? ada Batu Pahat, Mm-mm. kita ada Mutiara Mutiara Rini, Rini, kita ada Taman Taman Nongcik, Ya. Seri Alam. Kita ada 11 kan? Lepas Kita tu ada 11. kita ada Lakin, Kita ada Lakin, Setia Tropika, Kangkar Pulai, Kangkapulai, dan banyak lagi. dan banyak lagi. Nak tambah lagi cawangan, insyaAllah di mana ada orang kata inquiry daripada parents yang suggest, kalau ramai permintaan on the area, insyaAllah kita akan ada pembukaan lagi. Ya, InsyaAllah. ya admin ya. Admin pandang saya ya bila saya cakap nak buka lagi cawangan ni. Sebab macam 2-3 minggu lepas dekat bahagian kita punya komen banyak tanya yang Penang. Oh, Penang. Diorang minta untuk buka di cawangan Nibung Tebal. Saya pun macam okay. Yang kita ada cawangan yang relocate tu kat mana? Itu Bertam. Oh, Bertam. Setakat ni Penang kita baru ada 4 cawangan, iaitu di Gelugur, Bertam, Bukit Mertajam. Sekarang dah pergi ke Bandar Perda. 3 baru. 4 tu doa saya lah. InsyaAllah. Yang keempat mungkin Nibung Tebal. Nibung Kita Tebal. doakan sama-sama. InsyaAllah kalau ada rezeki kita boleh berpusat di sana. InsyaAllah. Okay. Okay, Aunty Tini, kita tinggal 4 minit sahaja lagi. Wah, rasa macam Baru je kan? Ya. Tapi Aunty Tini, sebelum kita habis, kita nak cerita lagi sekali lah tentang promo kita. Ya, betul. Iaitu promo Dean Center ni. Aha. Aunty Tini nak bagi tahu ke tentang promo ni? Nak bagi tahu kat viewers kita. Nanti viewers kita ni rindu nak bercakap dengan Aunty Tini lagi nanti. Alamak. Okay. Promo terkini Brainy Bunch adalah Dean Center, di mana kita telah membuka satu center di mana dia adalah untuk untuk kita punya fardu ain. Practical fardu ain. Okay. Dan kelas ini InsyaAllah akan bermula September. September, betul tak? September insyaAllah. Okay. Dan seminggu 3 kali, di mana daripada hari Selasa hingga hari Khamis. Okay, daripada jam 7 malam hingga 9 malam. Okay. Dan kita fokus kita adalah kepada pelajar-pelajar berumur 7 tahun ke atas, betul? 5 hingga 12 tahun. Dan yang bestnya, this program bukan sahaja terbuka kepada anak-anak Brainy Bunch, malah kita open kepada public. So, saya ulang lagi sekali, promo yang sedang berjalan di Brainy Bunch iaitu Dean Center, yang kita berikan bagi parents yang register awal, kita bagi harga pengenalan iaitu sebanyak RM99 sebulan. InsyaAllah kelas akan bermula pada bulan September dari hari Selasa hingga hari Khamis, dari jam 7 hingga 9 malam, terbuka kepada publik di luar sana daripada anak-anak berusia 5 hingga 12 tahun, dan kita ada 12 sesi dalam sebulan. Mana nak kita jumpa kan tempat one stop center, anak you boleh belajar solat, boleh belajar mengaji, boleh belajar asas fardu ain, boleh belajar tentang fiqh, ibadah, and I think it's very interesting
Instead of kalau kita nak bagi kelas penambahan kat anak-anak kita, mungkin Betul. petang dah pergi kelas tambahan lain kan. So malam nak cari kelas Islamik mungkin boleh Hantar. cuba hantar ke Dean Dean Center. Center. Okey. Dan Aunty Fatin, center ni dia akan terpilih kan lokasi-lokasi yang terpilih? Betul. Kita akan bagi training dulu kepada cikgu-cikgu. So cikgu-cikgu yang dah mengikuti training ni, kita akan tengoklah sama ada qualified ataupun tidak. Dan kemudian kita akan announce lah cawangan-cawangan yang terpilih untuk menyertai program ni lah. Tapi setakat ini program ni baru berada di Klang Valley. Belum lagi di out of town. Nanti kita buat stage by stage. Cuma kita minta doakan. Kalau ada permintaan yang tinggi, kita bolehlah orang kata buat di bahagian out of town. Ya, betul. Okay, so kita sebenarnya dah capai 1 jam live hari ni. Penat yang bercakap 1 jam. Dahaga ni. Admin tak disediakan air kan? Tapi ada ni, ada satu benda yang tak best. Apa dia? Sebab kita tadi target 30,000. Tapi kita dapat 27.2. Alah, sedihnya. 3,000 je lagi. Alah, sedih lah. Tak bagi kita 30k. Tapi tak apa, nanti ni dah mencapai lah ni 27.2 ni, orang kata kot tinggi lah. Okay. Kira Alhamdulillah. Tanya untuk you. Okay, Alhamdulillah. Thank you for everyone. So, ada soalan lah. Ya ke? Lokasi. Yes. Betul. Lokasi dalam senarai yang admin kita share tu. Nanti boleh tengok kat situ and boleh pilih. Boleh tengok sama ada lokasi Puan tu berdekatan tak dengan lokasi Dean Center tu berdekatan tak dengan lokasi Puan. Macam tu. Jadi ibu bapa yang kat luar sana, terima kasih sangat-sangat sudi join live kita hari ini. InsyaAllah semoga bersiaran lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama, iaitu setiap hari Rabu jam 2 petang bersama Fatin dan guest-guest yang seterusnya. And jangan lupa yang belum follow, keep on follow rapat kita. InsyaAllah kita akan bagi lagi topik-topik yang menarik dan promo-promo yang menarik. Sampai jumpa lagi. Thank you Aunty Tini. Bye.